Nama saya Nurhanis. Kisah yang ingin saya bentangkan kepada Kisi dalam rancangan ini apabila saya menghantar ibu saya pergi berubat beberapa kali. Sebenarnya ibu saya telah pun dibuat orang. Itu yang saya difahamkan. Biasalah Kisi, tugas sebagai seorang anak menghantar ibu, menemani ibu, dan kalau dia ada masalah, sama-samalah mencari jalan untuk membantunya. Ibu saya sebelum ini telah pun mengadu. Kadang-kala pada waktu malam bila dia tidur, bila dia tersadar pada tengah malam, pada waktu awal pagi, kadang-kala dia akan ternampak di atas almarinya seperti ada perempuan tua sedang duduk. Jadi, setiap kali dia ternampak, nanti dia akan terpekik. Dan dia akan memanggil saya. Dalam rumah tu, cuma saya dan ibu saja yang ada. Saya anak tunggal. Bapa telah pun meninggal dunia. Jadi bila ibu tengah tidur waktu malam, kadang-kala waktu ibu tersadar pukul 12 lebih, pukul 1 pagi, mungkin 2 pagi, saya belum tidur lagi. Ada kalanya saya berada di depan komputer saya, sedang update Facebook, sedang tengok internet dan sebagainya. Nanti kadang-kadang bila tengah duduk, tiba-tiba dari jauh akan kedengaran suara ibu menangis sambil terpekik memanggil nama saya. Anis! Anis! Saya akan bangun, lari masuk ke dalam bilik ibu. Bila buka pintu, dia dalam keadaan ketakutan dan kata, buka lampu, cepat. Saya dengan segera akan buka lampu bilik. Dan bila saya tanya, pada saat itu dan juga pada waktu-waktu kejadian gangguan yang lain, dia akan cakap, atas almari ibu tadi, ibu nampak ada nenek tua. Kata ibu saya dengan perasaan yang takut. Jadi rakan pendengar Ria 897. Oleh kerana aduan ibu ni dah kerap berlaku. Atas almari ibu memang tidak ada barang. Memang kosong atas almari itu. Saya cuba cari barang-barang, saya letakkan atas almari supaya dia tidaklah terbayang-bayangkan. Jadi bila dah letak barang dekat atas tu, dah tak ada ruang lagi untuk dia imajinasikan susuk tubuh nenek tua yang duduk di atas. Ingatkan dah tenang. Kemudian nampaklah di tempat-tempat yang lain dan makin lama, dia juga mengadu yang dia ada pening kepala. Rakan pendengar Misteri Jam 12. Akhirnya dipendekkan cerita, saya temankan ibu saya pergi berjumpa dengan seorang pakar. Bukan sekali, malah beberapa kali, katanya di sini. Jadi, bila berjumpa dengan pakar, tak tahulah yang pakar ni adalah seorang yang bertauliah ataupun tidak. Ibulah yang dapat kontak number pakar tersebut. Datang rumah pakar beberapa kali. Setelah beberapa kali itu, pakar tu pun mengatakan, Puan Julia, saya rasa awak ni dah tak ada barang lagi. Badan awak dah bersih dah. Alhamdulillah. Kisi, dengar Ria 897. Balik rumah dengan keadaan senang dan tenang. Masuk dalam bilik dan nak tidur pada malam yang sama. Saya, katanya Nurhanis, ibu dah masuk tidur. Saya sedang duduk depan komputer, sedang gunakan komputer sambil menonton YouTube update Facebook saya. Saya dengar dekat belakang saya. Apa benda ni bising-bising ni? Kisi pendengar Misteri Jam 12. Bila saya tuli belakang dalam bilik yang gelap,
hanya cahaya daripada komputer saya yang menerangi hadapan saya. Saya tuli. Dalam bilik atas almari, ada seorang nenek tua sedang duduk sambil kakinya hentak-hentak pintu almari. Anis, sekarang aku damping kau. Yang ini daripada Aduka katanya. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Aduka. Saya ingin berkongsi satu pengalaman peristiwa. Yang ini dialami oleh rakan saya dan saya apabila kami ke Pulau Ubin untuk berbasikal. Saya dengan juga sekumpulan rakan-rakan memang suka mountain biking, trail. Jadi kami telah pun waktu itu pergi ke Pulau Ubin untuk berbasikal di sana sebab lebih banyak tempat-tempat outdoor yang boleh kita gunakan. Jadi kata Aduka, bila sampai di sana, waktu kejadian ini berlaku, saya dengan kawan saya 2 orang saja. Kami sampai di Pulau Ubin sekitar pukul 1 lebih tengah hari. Jadi bila berbasikal tu, kami naiklah sampai ke kawasan Nordin Beach ataupun Pantai Nordin. Di sana ada mereka yang memancing. Jadi oleh kerana saya pun dah sampai, teman-teman dah sampai, kita duduk, 2 orang duduk beristirahat, minum air, dan kita pun berbual-bual dengan ada seorang pakcik yang sedang memancing di sana. Borak punya borak, dah nak dekat waktu malam Kisi. Jadi saya kata pada kawan saya, kita nak kena berangkat sekarang. Kalau tidak, kita kena kayu basikal dari Nordin Beach nak pergi jetty memang jauh Kisi. Jalan kaki boleh makan masa lebih kurang 45 minit hingga 1 jam. Tapi kalau berbasikal, dalam lebih kurang setengah jam hingga 40 minit akan sampai ke jetty kalau kita kayu. Jadi, pendengar Ria 897 FM, Aduka menceritakan, kami bertolak sekitar 6.40 malam. Jadi, waktu tu dah nak masuk gelap Kisi. Kami pun bertolak mengayuh basikal. Sedang kayu antara dekat satu jembatan. Jembatan ini adalah jembatan di bawahnya mengalirnya air sungai. Kawan saya kata berhenti sekejap, dia nak minum air. Dia pun keluarkan botol minuman. Cuaca dah gelap. Kami buka lampu. Jadi sedang minum air, kawan saya dengan saya Kisi dengar dengan jelas. Di kawasan kiri kanan hutan, bawah mengalirnya air sungai, ada suara perempuan sedang menangis. Tengah-tengah waktu gelap, nak masuk waktu maghrib. Bila kami dengar ada suara tangisan, saya dengan rakan saya pun dengan secepat mungkin kayu basikal dan tinggalkan kawasan itu. Tangisan itu semakin kami kayu jauh, bukan semakin jauh. Semakin kami kayu jauh, semakin dia menjadi dekat. Seolah-olah benda tu ikut kami Kisi. Sampaikan Kisi, bila sampai satu sudut dekat satu rumah ni, saya dengan teman saya rasakan macam ada benda ikut kami dari belakang. Kami tidak berhenti, kayu dan terus kayu sampailah ke jetty di kawasan Pulau Ubin. Dari situlah barulah dapat rasa tenang setelah tengok ada orang-orang di sana. Itu saja pengalaman daripada Aduka yang berkongsi kiriman email kepada saya dalam rancangan Misteri Jam 12. Kita berehat seketika, akan saya kembali sebentar nanti. Okey saudara, itu kisah. Berikut ini akan saya kongsi sama satu kisah ini bagi anda yang mungkin suka balik lambat di tempat tugas. Ini kiriman daripada Faiz. Katanya, Casey, saya seorang web designer dan dalam syarikat ni tak ramai orang sebenarnya. Saya bekerja dengan sebuah syarikat kecil dan saya katanya di sini antara web designer bekerja dengan berkhidmat dengan syarikat ini. Jadi kita ni web designer ni banyak tugas yang diberikan lah. Kadang-kadang satu hari sampaikan 4 paling-paling 5 website yang harus kita design, bantu design. Jadi masa memang terhad dan ada kalanya deadline diberikan hanya dalam masa seminggu, ada kalanya hanya 5 hari. Jadi nak ikut demand oleh para pelanggan, customer kita, terpaksa lagi sih saya overtime, kena duduk dalam office seorang diri untuk habiskan kerja. Saya tak suka bawa balik kerja ke rumah, sebabnya pada saya balik rumah adalah untuk luangkan masa dengan keluarga, untuk buat hal-hal aktiviti-aktiviti sendiri. Kalau nak habiskan kerja,
habiskan di tempat tugas. Kalau tidak, jangan bawa balik kerja. Jadi inilah kisah yang diceritakan di sini bersama dengan saya Casey dalam rancangan Misteri Jam 12. Okey, kisah daripada abang kita ni, beliau kata waktu tu banyak sangat kerja yang harus saya habiskan dan lagipun saya akan ambil cuti, kata beliau. Jadi oleh kerana banyak kerja, saya terpaksa lah overtime di office untuk menghabiskan web design yang telah pun ditempa oleh para pelanggan daripada sebuah syarikat yang saya bertugas. Malam hari office saya tak besar kecil. Dalam office tu cuma ada ruang yang mana meja-meja pekerja-pekerja di bahagian depan. Kemudian kalau pergi belakang tu ada satu office kecil untuk bos, sebelah kiri pantry, sebelah kanan adalah printing room. Itu aja. Meja untuk staff yang ada dekat ruang utama tu hanya ada 6 meja saja. 6 meja. Jadi saya ni sedang duduk di meja saya lah, sedang menggunakan komputer untuk web design, tengah type. Dan apa yang berlaku, di pantry tu ada microwave. Setiap kali kalau orang gunakan microwave dan benda kalau dah habis, timer yang diputarkan dah sampai ke kosong, dia akan bunyi ting. Jadi kita semua dalam office boleh dengar sebab office tu kecil. Jadi saya tengah duduk ni, bunyi ting, bunyi microwave. Siapa pula yang putarkan microwave? Saya pun bangun, tinggalkan tempat duduk, memang nak ke pantry dari tadi, nak ambil air. Bangun, mungkin itu isyarat untuk saya bangun untuk periksa, untuk ambil air. Saya pergi ke pantry, saya tengok microwave, buka dalam tak ada benda. Timer berjalan. Siapa yang tekan tu? Saya pun ambil minuman, tengah banjo. Tiba-tiba saya keluar daripada pantry. Saya tengok kerusi yang saya gunakan, kerusi pejabat KC. Dia berpusing seperti ada orang baru bangun daripada tempat duduk saya. Kita kalau bangun dari kerusi tu akan bergerak ataupun berpusing sedikit. Jadi saya keluar dari pantry, tengok tempat duduk saya, seperti orang bangun, kemudian dia bergerak, berpusing sedikit. Saya terperanjat. Dalam hati ni, aku ni dah terlampau mengantuk sangat ke? Sampai dengar bunyi, sampai ternampak kerusi pusing. Saya minum kopi, kasih habis isi minum kopi. Kemudian letak tepi. Saya kembali ke tempat duduk saya untuk habiskan kerja. Tengah nak type, tiba-tiba sekali lagi bunyi microwave. Ting. Saya terus pandang dekat pantry. Casey nak tahu saya nampak dekat pantry. Wah, saya cerita ni pun meremang dulu rumah Kata beliau, saya nampak di pantry ada susuk tubuh sedang berdiri memandang ke arah belakang pantry. Saya hanya nampak belakangnya saja. Saya tak tahu tu siapa, dia datang dari mana. Tapi saya tahu itu isyarat untuk saya balik. Saya matikan komputer, barang-barang semua saya angkut, saya selit dalam beg, tak ada masa untuk saya simpan dengan betul. Saya keluar daripada office, tutup lampu, kunci pintu, langsung turun ke bawah. Itulah kali terakhir saya berada di office untuk buat kerja sampai lewat malam. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Selamat tengah malam kepada semua. Saya akan bacakan kisah yang pertama pada malam ini di Ria 897. Kiriman daripada Tuan Haji Ghazali. Katanya di sini, saya adalah seorang pemandu teksi. Memandu seorang diri, tidak ada partner, tidak ada relief driver. Saya memandu mengikut masa yang sesuai dengan jadual saya. Kata Haji Ghazali, pengalaman yang ingin disampaikan ketika beliau dah terlampau penat. Matanya terlampau gelap, terkebil-kebil, tak tahan nak memandu. Nak balik memang jauh.
Jadi beliau menceritakan inilah yang terjadi sekitar jam 1 lebih pagi. Beliau ni, ya, jam 1 lebih pagi, beliau baru saja turunkan penumpang yang mana penumpang ini ingin diturunkan di kawasan Changi. Jadi dari Changi nak pulang ke rumah, dia nak menggunakan lebuh raya ECP. Jadi menggunakan laluan di belakang, merupakan dekat laluan landasan bersebelahan dengan laluan landasan kapal terbang ataupun runway lah untuk kapal terbang. Sedang memandu dekat laluan jalan yang disebutkan dekat Changi Coast Road. Laluan tu memang panjang sepanjang-panjangnya. Jadi dah turunkan penumpang, saya pun pandu memasuki kawasan yang disebutkan tadi. Saya mula rasa mengantuk sangat-sangat. Saya cuba lawan, tapi beberapa kali itu kenderaan teksi yang saya pandu ni akan seolah-olah belok, ya, sebelah kiri atau kanan. Jadi saya rasa terperanjat. Bila bangun tu nampak teksi saya hampir-hampir dekat penghujung bahu jalan. Kalau saya tak sedar kisi, kemungkinan teksi itu akan terbalik. Jadi, apabila saya dah tahu, saya dah tak boleh tahan lagi, saya pun hentikan teksi saya. Untuk pengetahuan para pendengar Ria 897, jalan yang disebutkan oleh teman kita ni, sebelah kiri, kesemua dari hujung ke hujung ada trek untuk lari, trek untuk berbasikal, iaitu di atas ataupun di tepi jalan raya lah. Kemudian dekat sebelah trek tu merupakan tanaman rumput-rumput, kemudian belakang tu ada hutan, ada pokok-pokok yang lebih besar. Jadi gambaran yang ingin digambarkan tu, tempat yang disebutkan jauh daripada orang ramai, tempat tu memang sunyi. Jadi saya pun dah tak tahan sangat, tekan hazard light, saya tarik handbrake, kebelakangkan kerusi. Saya boleh rasakan hanya dalam beberapa saat pada waktu itu, kata beliau, dah pun masuk alam tidur. Tidur dan terus tidur tanpa saya sedari, Kisi. Akhirnya saya terbangun. Kerana apa? Kerana dalam teksi saya ada sejenis bau yang harum sangat-sangat. Begitu wangi dan harum bau ni, sampaikan saya tersedak dan bangun daripada tidur saya. Bila bangun, saya pun naikkan balik tempat sandar kerusi teksi itu. Tegakkan balik kerusi teksi dan kemudian jarak depan saya lebih kurang dalam 20 hingga 30 meter. Jarak daripada mana teksi saya berhenti di tepi jalan, saya nampak ada seorang perempuan sedang berdiri dekat tepi jalan. Kemungkinan, Kisi, kata beliau, kemungkinan dia juga sedang tunggu teksi. Jadi dah nampak kan, wah, ini bangun dapat rezeki ni. Dalam hati Encik Ghazali, Haji Ghazali menceritakan, dah tegakkan kerusi, matikan hazard light. Dari jauh saya high beam, 2 kali saya high beam, memberi syarat, jangan tahan teksi lagi, aku nak sampai. Jadi saya pun dari jauh dah high beam, rasa macam wow, ini pelanggan last, minta lah dia nak pergi tempat yang saya nak pergi, bonus untuk saya. Jadi dah masuk. Jadi anda bayangkan bila dah pandu teksi, nampak dalam 20-30 meter ada perempuan tengah diri tepi jalan. Jadi Tuan Haji Ghazali mengatakan, wah, ini rezeki, jangan ditolak, musuh jangan dicari. Saya pun pandu, kata beliau. Pandu menghampiri wanita yang sedang berada dekat tepi. Pandu. Apabila kita lalu depan wanita ni, kita akan ada blind spot. Bila kita tengok dengan cermin, memang tak nampak. Bila kita tengok dengan wajah sendiri, kemungkinan boleh. Katanya di sini, pendengar Ria 897. Jadi, bila dia pandu, saya pandu, kata Encik Haji Ghazali ni, pandu, kemudian nampak dekat tingkap depan boleh nampak, tingkap tepi
sebelah kiri saya boleh nampak. Saya pandu depan sikit supaya pintu belakang ni betul-betul depan dia. Jadi dia nak masuk senang. Pandu kemudian nampak tingkap depan, nampak tingkap tepi, dia tengah masih lagi berdiri. Pandu lagi nampak blind spot. Maknanya dalam blind spot tu dah tak nampak perempuan tu. Pandu lagi pintu belakang. Tapi yang terperanjat, tepi jalan tu tak ada orang. Bayangkan pendengar Misteri Jam 12. Saya sampaikan jalan ke depan, pandu ke depan. Rupa-rupanya memang itu adalah hadiah. Bayangkan. Jadi itu adalah hadiah yang menakutkan dalam hidup saya. Apabila saya keluar dari teksi, saya tengok kiri dengan kanan, jalan tu sepanjang-panjang jalan lurus. Kalau dia jalan pun saya boleh nampak. Wanita berkenaan yang berdiri di tepi jalan hilang, Casey. Hilang begitu saja. Jadi sekarang timbul tanya soal. Persoalannya, apabila Encik Abdul ataupun Encik Ghazali sedang tidur, dia terbangun daripada tidurnya, katanya di sini terhidu bau wangi sangat-sangat. Sekarang baru dia tanya, bau wangi itu datang dari mana? Okey, terima kasih pada anda yang sedang mendengar sekarang ini. Terima kasih pada rakan-rakan yang ada di Facebook Ria, Facebook DJ Casey. Terima kasih pada siapa lagi? Pada Cram, katanya power lah Casey. Ini di Bigo Live. Kiss, terima kasih. Casey, my mom say hi. Haha. Hello pada mak anda. Nana, terima kasih. Nana yang sedang memantau Bigo Live bersama dengan saya Casey di Ria 897 FM. Baik saudara, kita akan teruskan. Siapa lagi sedang Bigo Live sekarang ini? Syafiq, terima kasih. Telefon saya dah pun berkelap-kelip. Saya jawab panggilan. Silakan 669-11897. Hello, selamat pagi. Hello Ria. Siapa tu? Ni Lomri ya. Ada pengalaman tentang apa? Silakan. Silakan. Ini pengalaman waktu saya masih muda lagi lah. Tapi sekarang saya dah berumur sikit. Sekarang dulu muda tu usia berapa? Usia saya sebelum masuk NS 20 lebih 20. 21, 22. Waktu tu memang saya budak motor, sampai malam. Tapi ni apabila dah lama-lama tu, satu hari tu sebelum saya nak masuk NS, dengan tiba-tiba saya balik pukul 2 pagi lah, 1 lebih. Jadi waktu saya nak tidur tu dekat pasir, dekat kursi panjang tu kan dalam bilik, saya ada perasan macam ada orang masuk tembus daripada pintu. Dia berpuncut, tapi lepas tu dia duduk sebelah saya. Dia perempuan. Dia ambil air, dia rap badan saya semua. Jadi saya fikir, siapa ni kan? Tapi saya terpekik lah. Waktu tu abang saya pun masih ada, dan mak saya pun masih ada. 3 orang aja dengan kakak saya. Tapi lepas tu mereka keluar, masuk bilik saya. Dia cakap, kenapa? Saya cakap, saya nampak ada orang perempuan tua duduk sebelah saya. Tadi abang saya tanya, asal kau mandi, kau tak lap badan kau? Saya cakap, ni bukan saya tak lap. Saya cakap, ini dia yang lap badan saya. Saya cakap, ini esok saya nak pergi CMPB ni. Nak enlisted NS lah. Jadi saya cakap, abang saya cakap, pergi lap badan kau. Saya cakap, ni kenapa ya? Saya pun terfikir jugalah sama ada ini siapa ni kan. Saya cakap, okeylah, tak apa, saya mandi balik. Dia cakap, dah, kau baca apa yang kau tahu, lepas tu kau tidur. Habis lepas sebelum subuh, orang tu datang lagi. Dia tembus betul-betul dekat tembok tu. Dia tembus betul-betul dekat tembok saya. Dia berdiri depan saya. Orang dia hitam sekali. Lepas tu dia hilang. Terus besoknya saya enlisted NS. Tak sampai 1 minggu sebelum saya POP, ada perempuan ni datang lagi. Betul-betul depan saya punya katil. Tenungkan saya. Jadi saya fikir,
apa salah orang perempuan ni datang sini lagi kan. Tapi corporal saya tu memang alhamdulillah lah, dia orangnya pun pandai juga. Jadi cakap, Din, Ri, ini orang kalau hitam selalunya orang bunian. Kau jangan layan, kau jangan apa. Memang saya tak layan, saya cakap. Saya tak layan, saya cuma tengokkan. Okey, dah, sudah. Tak tahu dia minta nenek dia apa barang, lepas tu dia suruh letak dekat bawah katil saya. Selepas saya letak katil saya tu, rusanya kawan saya pula kena. Waktu tu saya section 4. Belakang tu hutan lah, ada pokok pokok buluh. Dia cakap, alamak, aku nampak ada orang turun lah daripada tingkat 4. Saya cakap, betul? Orang dia macam mana? Rambut panjang, hitam. Saya cakap, ya ke? Okeylah Zul, inilah, kau jumpa Corporal Najib, kau mintalah apa yang ada. Pasal ini pun saya dah kena, saya cakap. Corporal Najib saya pula, dia dengar orang baris dekat Parade Square. Waktu dia keluar tu, dia tengok, semua kubur Jepun. Itu dekat Amokri Camp. Ini ternyata benar. Jadi saya cakap, Jim, apa ni semua? Dia cakap, tak apa, nanti aku mintakan ini aku air. Dia cakap, dia kasih semua orang air. Tapi apabila saya tukar section 3, saya GTM di sana lah. Jadi terpaksa saya ikut corporal kan, dengan corporal. Jadi section 4 ni tak boleh tidur. Dia cakap ada orang bergendang, main muzik dekat dalam toilet. Dia cakap, betul tak betul? Dia cakap, tapi sarjan saya tu sarjan India, tapi dia tahu memang saya ni berani. Dia cakap, Din, kau pergi tidur balik kat section 4, tengok ada tak? Saya cakap, 3 malam saya tidur, tak ada apa-apa. Saya cakap, tak ada bunyi orang gaduh, tak ada orang bunyi orang bergendang ke, tak ada. Saya cakap, betul. Saya cakap, betul. Okey, kau balik section 3. Waktu saya balik section 3 tu, alhamdulillah lah, pasal corporal saya dah bawa air semua kan. Dia azankan satu bilik ke satu bilik. Tak tahu apa dia bawa air tu kan. Dia bawa ibu garam. Dia bawa air, dia spray. Dia cakap, dah sudah, lupakan ni semua. Selepas saya kena, section 5 pula kena atas saya. Saya section 4 Bravo, section 5, section 6 pun kena. Dia cakap, don't dali. Terus Corporal Najib sedang tolonglah semua ni semua. Dia dah tolong semua. Yang tersampuk cuma kawan saya je satu, Zul. Dia je yang tersampuk. Yang saya yang nak harapkan, nak tengok lah kan, kalau boleh betul, kalau betul sampuk lah saya cakap kan. Tapi oleh kerana Corporal Najib cakap, Din, kau ni adalah, kau pun boleh lah, kau jangan takut. Barangkali orang lain, kali betul-betul kawan saya yang kena, saya tak kena. Dia terus post out. Dia post out, dia pergi service side. Tapi kita tetap infantry lah, all the while lah. 2 years we all together lah. Zul kena, Idua kena. Zul lari lompat tempat Idua pun nampak juga dekat apa kita punya SOC punya tempat lari. Cakap, Din, aku nampak gini. Okey, di malam kita ngintip lah, kita tak tidur kan, pasal besok Saturday kita half day, lepas tu kita balik. Tak apa, kita jangan tidur, try kita tengok apa yang kita nampak. Tak nampak juga KJ. Dia cakap, barangkali diorang lemah semangat aja lah yang kena. Yang tak lemah semangat paling kita kena. Cakap, okey lah, terima kasih lah. Lepas tu saya betul-betul lah jadi berani. Orang guard ke apa, memang kawan saya pun, Mama pun pernah kena. Orang main lompat-lompat dekat gate, dia tembak. Dia keluarkan satu das. Semua CO semua turun. There's a woman jumping up and down dekat fence. Cakap, dia yang tembak. Itu yang Amokri Camp. Itu pengalaman saya dekat Amokri Camp dengan dekat rumah saya. Tapi benda ni ikut saya sampai ke Amokri Camp. Tapi dia cakap, ini mau orang bunian. Dia cakap,
Jangan tanya nama dia. Jangan kalau macam ni nak kenal-kenal, dia nak kasih barang, jangan ambil. Pasal kawan saya tu orang Bugis, dia pandai. Dia cakap jangan ambil, biarkan aja. Jadi saya cakap alamak, saya cakap okey lah, saya tak ambil lah. Saya cakap saya takkan ambil lah. Tapi saya tak tahu kawan-kawan saya ambil ke tidak, saya tak tahu. Terus dua orang lah. Satu budak Cina kena sampuk, yang satu budak Melayu lah. Zul pun post out. Semua pergi service site. We all aja lah. The rest of us lah. The rest all of us all the way lah. For 2 years kita dekat Mukri lah. Even there's a few times my sergeant pun tinggal dengan kita orang sama-sama. My OC. Semua tidur sama-sama, nak tengok lah betul tak betul. Dan my Encik Eng, semua sama-sama tidur. Satu section 3, satu section 2, satu section 1 tidur. Tak jumpa. Dia cakap kalau dengar apa-apa just ignore. Okay, wake us up. Dia cakap okay lah, that's all lah. Cakap we try. Tapi memang betul satu orang tu, memang lah, kita dulu nakal kan. Ini saya cakap terus terang lah. Kita orang kan, jelas tingkat 5, diorang suka isap-isap badan. Benda tu turun bang. Dengan baju putih, kepala turun dulu. Semua berterabur. Tapi tu tingkat 5, tingkat 4 dah tak ada apa-apa lah. Pasal kawan saya dah jaga, dah adang ke apa, saya tak tahulah. Itulah pengalaman saya lah satu. Banyak betul-betul saya banyak pengalaman. Saya memang nakal kecil tu. Tapi sekarang tak ada lah. Sekarang pukul 2-3 pagi kalau saya nak jalan pun tak apa. Dah berani lah Berani jugalah. Tapi kadang kalau hari takut pun takut juga bang. Bukan kita nak lari, kadang lutut kita sendiri nak lari. Terima kasih ya. Okey, sama-sama. Selamat pagi. Itu dah kisah berlaku ketika menjalani perkhidmatan negara, saudara. Saudara, kisah berikut ini ingin saya bacakan. Ini adalah satu pengalaman peristiwa yang berlaku di salah sebuah asrama. Ini asrama terletak di Johor. Dan asrama ini adalah asrama para pelajar universiti di Johor. Lebih tepat lagi bukan universiti, tetapi pelajar-pelajar yang mengambil diploma menetap di sebuah asrama. Dan inilah kisah yang diceritakan tentang gangguan dalam tandas di asrama ini. Saya takkan sebutkan nama asramanya, tempat mana, lebih tepat lagi untuk diploma sekolah apa, tapi anda dengar kisah dalam rancangan Misteri Jam 12 di salah sebuah politeknik di Johor. Beliau kata beliau juga adalah seorang penduduk yang menetap di salah sebuah asrama di politeknik ini. Dan politeknik ini memang jauh daripada kawasan-kawasan perumahan dan ia dikelilingi dengan hutan. Jadi di asrama ini ada sejarah-sejarah pelajar-pelajar yang kena histeria, kena sampuk, kena rasuk. Perkara yang biasa tetapi bukan berlaku setiap hari. Jarang-jarang benda ni berlaku. Jadi apa yang ingin diceritakan adalah berkenaan dengan sebuah tandas dekat asrama saya, Casey. Tandas ni memang dah tahu dah. Tandas yang disebutkan dekat asrama ni adalah tandas di tingkat 3. Tandas tingkat 3 ditutup, semua orang tahu, sebulat suara semua tahu kisah di sebalik tandas ini. Tandas ni bukan calang-calang tandas, Casey. Tandas ni ada penunggu dan barang siapa yang masuk, para pelajar yang masuk akan kena gangguan dan boleh menyebabkan kerasukan dan histeria. Pendengar Misteri Jam 12, Julie berkongsi lagi. Saya yang menetap di asrama ini, memang tandas nombor 3 tingkat 3 ni memang tidak ada orang pun berani menggunakannya bila mendengar kisah di sebalik tandas yang disebutkan. Jadi pelajar ni akan sentiasa menjadi pelajar, yang mana mereka ni sentiasa akan menjadi seorang pelajar yang nakal. Kalau geng dah jumpa geng, member dah jumpa member, mesti macam-macam kita akan buat. Jadi asrama ni adalah asrama untuk pelajar wanita. Tingkat 3 tandas, no, tak boleh pergi, semua tahu tandas tu berhantu. Cuma
pihak sekolah tak cakap tandas tu berhantu. Kita semua tahu Casey. Jadi bila kawan-kawan semua dah berkumpul ramai-ramai, kita pun pada waktu itu bermain permainan Truth or Dare, iaitu beritahu perkara yang benar, yang sebenar, ataupun cuba satu cabaran. Ada kalanya nak beritahu perkara yang benar tu agak rumit. Mereka akan memilih Dare untuk buat satu cabaran pendengar Ria 897 FM. Jadi pada malam tu saya dengar kisah ni, salah satu bilik para pelajarnya dengan beberapa pelajar dari bilik lain berkumpul bermain permainan Truth or Dare. Akhirnya salah seorang dari mereka dicabar untuk pergi tandas tingkat 3, masuk dalam dan pekik nama kawan-kawan yang bermain permainan ni. Misal kata ada Izati, ada mungkin Lia, ada Hidayah dan sebagainya. Jadi cabarannya, orang yang kena selepas ini, yang kena Dare, dia tak boleh pilih Truth of Dare, tak boleh, dia Truth of Dare tak boleh pilih, oh aku nak cakap benda yang benar, tak boleh. Dia ada satu katanya di sini permainan ini ada dadu yang telah pun disiapkan, Truth or Dare. Kalau kita goncang dadu, jatuh Dare, kita kena buat Dare. Kalau Truth, kena beritahu apa jawapan yang paling jujur, yang sebenar bila ditanya soalannya oleh teman-teman yang sedang bermain permainan ini. Jadi salah seorang pelajar ni terkena Dare pada malam itu. Salah seorang pun, semua tengah duduk, alamak, nak Dare apa korang fikirkan lah, tolong lah, Dare apa buat apa Salah seorang dari mereka kata, apa kata kau suruh dia pergi toilet tandas tingkat 3? Tak nak, jangan main lah. Apa pula? Kata Dare apa, belum tahu siapa yang kena. Jadi pendengar Ria 897, bila tanya lagi, okey, boleh pergi tandas tingkat 3, kau masuk dalam, kita semua diri kat luar, kau pekik nama kita satu persatu. Misal kata dalam waktu itu yang bermain permainan ini ada 5 orang. Dia kena pekik nama 5 orang dalam tandas, baru dibenarkan keluar. Itu Dare. Jadi pendengar Ria, budak perempuan ni lah, pelajar ni bernama Ayu. Ayu telah pun terkena menjadi mangsa. Jadi apa yang berlaku, Ayu terpaksa akur, jalan perlahan-lahan, pergi ke tandas. Teman-teman yang lain semua jenguk daripada pintu bilik pintu bilik tidur tu dekat asrama kami. Semua ada berdiri tepi pintu, semua sedang tengok. Si Ayu ni pusing. Dia pusing tengok kawan-kawan yang lain. Waktu tu saya ada bersama dengan mereka, tapi saya tak main. Saya cuma tukang pemerhati saja. Jadi pendengar Ria, Ayu jalan beberapa tapak tengok belakang. Yang lain semua, "You pergi, cepat, pergi." Jadi mereka katakan pada Ayu, "Kau masuk dulu, baru kita diri dekat luar." Ayu jalan perlahan-lahan, jalan. Ayu masuk dalam, pintu pun tutup. Semua mereka yang sedang bermain ni, salah seorang daripada kita mengatakan, "Okey, Ayu dah masuk dalam. Jom kita main lagi lah, jom." Saya pun marah. Korang tak boleh gini lah, tinggalkan dia sorang-sorang. Korang janji apa nak diri depan, apa nak main lagi? Pergilah tengok. Kau tak main, kau diam lah. Pergolakan, pertengkaran yang berlaku antara saya dan juga rakan-rakan yang bermain permainan Truth or Dare. Ayu dekat dalam. Saya tak sampai hati, katanya. Saya pun jalan menuju ke arah tandas tingkat 3. Tak berani nak tolak pintu. Saya diri dekat luar, sorang-sorang pada waktu malam. Ayu, kau okey tak? Ayu. Tiba-tiba, setelah beberapa kali beliau panggil, dia terdengar sesuatu. Mula-mula dia dengar suara orang bernafas.
Ayu? Ayu? Ayu, kau okey tak? Ayu? Hey! Ida! Ida! Beliau cuba memanggil kawan-kawan yang sedang seronok bermain permainan ini. Ayu di dalam tak menyaut, tapi dengar ada orang bernafas. Tiba-tiba, pendengar Ria 897 kata beliau. Ui, seram cerita ni. Baik, muka surat seterusnya. Kata beliau di sini, dengar Ayu pekik, nafasnya begitu panjang yang saya rasa orang biasa tak boleh buat. Mereka yang sedang bermain terus keluar. Ada yang menjenguk daripada pintu bilik. Datang ke arah saya. Hei, kenapa? Ayu kat dalam, Ayu. Masih lagi kedengaran Ayu terpekik dengan nafas yang begitu panjang. Kita pun menghampiri tandas tingkat 3. Tandas ni memang tak boleh masuk. Kita semua tahu. Tolak pintu tandas. Dalam tandas gelap kisi. Tak nampak Ayu pun. Ayu, mana kau? Yu, keluar Ayu. Kita takutlah nak masuk. Ayu. Casey, dalam gelap, saya dengan kawan saya nampak Ayu merangkak. Di atas lantai tandas yang kotor, dia merangkak. Menuju ke arah salah satu kubikel yang ada. Kita cuba hidupkan lampu yang ada switchnya di sebelah kanan saya. Lampu menyala. Pergi dalam, Ayu pingsan. Nasib baiklah Ayu tak kena rasukan. Cuma sekadar pingsan, Casey. Kalau benar-benar Ayu dekat dalam sesuatu perkara berlaku, mungkin kita semua harus berdepan dengan apa yang telah pun kita lakukan. Terima kasih dan selamat tengah malam. Saudara, kisah berikut ini khususnya untuk anda yang gemar ataupun yang mempunyai bilik dan tidur seorang diri dalam bilik. Ini berlaku kepada pendengar kita yang hanya ingin dikenali sebagai Nur. Saya ni anak sulung, mempunyai sebuah bilik untuk saya tidur pada satu ketika dahulu. Jadi beliau menceritakan dalam bilik beliau seorang diri, ada kalanya rasa seram. Rasa seram seolah-olah ada sesuatu yang ikori saya. Dan katanya di sini, lazimnya kalau saya balik rumah, saya akan terus masuk bilik, duduk dalam bilik, makan, nak minum, nak main game, nak chatting online. Semua saya lakukan di dalam bilik tidur di rumah saya. Perkara aneh mula berlaku apabila pada waktu malam kadang-kadang saya tengah duduk, tengah baring, dengar seperti ada orang lontar ataupun campak batu-batu kecil. Campak kena tingkap bilik, ketek. Dan kemudian saya pernah nak cari dan nak dapat tahu siapakah angkara yang mana tingkap bilik saya ni kedengaran seperti ada seseorang yang campak batu-batu kecil beberapa kali. Pendengar Misteri Jam 12, itu baru tanda-tanda yang pertama, katanya Nur. Yang paling dahsyat sangat-sangat. Baik, tadi email saya dia agak berkecamuk sikit. Okey, kata Nur, bila dia berada dalam rumah tu, kebelakangan pada waktu itu dah mula ada tanda-tanda yang menakutkan. Seperti ada orang campak batu-batu kecil dekat tingkap. Dan ada kalanya batu tu, mungkin dia campak tak terkena tingkap sampai masuk ke dalam rumah. Nur tak perasan, saya katanya tak perasan. Bila saya bangun tengah-tengah malam, nak pergi dapur minum air,
nak buang air kecil. Jadi saya akan turun dari katil. Saya pusing sedikit, terpijak banyak batu-batu kecil Casey, berada dalam bilik tidur rumah saya, yang mana bilik tidur tu adalah bilik tidur beliau tinggal seorang diri. Adik-beradik yang lain, ada 2 adik lelaki, mereka berkongsi satu bilik. Jadi selepas bunyi batu dilontar beberapa kali, kejadian makin lama makin teruk dan makin menakutkan. Selepas bunyi batu dicampak beberapa kali, saya pun tak nak indahkan sangat, tak nak takut-takutkan diri saya. Saya tetap tidur baring dalam bilik tidur saya yang disebutkan tadi. Kali ini pula benda lain berlaku. Tengah baring sambil wajah saya memandang ke arah tingkap dalam bilik, saya ternampak kain langsi yang ditiup oleh angin. Sekejap ia ternaik atas berkibaran, dia turun balik. Naik atas berkibaran, dia turun balik. Pada waktu itu, bila kain langsi itu naik ke atas sedikit, alangkah terperanjatnya Casey. Saya nampak seperti ada susuk tubuh pocong. Betul Casey, susuk tubuh manusia yang dikafankan, siap dengan kapas pada hidung, wajah pucat, mata pejam, tapi memakai kain serba putih, sama seperti pocong. Ya, katanya di sini sama seperti menyerupai makhluk pocong. Nampak sekali angin tiup, langsi saya ternaik, dan ternampak bila langsi turun, tiup balik, makhluk tu hilang begitu saja. Rupa-rupanya gangguan yang saya alami, kata Nur, gangguan yang saya alami kebelakangan pada waktu itu, sebab saya dah tinggal dekat rumah ni dah bertahun. Cuma baru-baru itulah yang paling dahsyat, kerana ada orang meninggal dekat blok saya, dan orang ni ada pelihara sesuatu, pengamal ilmu ... katanya di sini. Jadi akhirnya setelah berjumpa dengan beberapa orang pakar, pakar itu hanya kata boleh kunci bilik iaitu kunci tingkap biliknya, kunci tingkap koridor, supaya ia tidak terus mengganggu dan tidak membuat jiwa tenteram, katanya di sini. Kisahnya agak panjang, saya dapat baca sedikit saja untuk anda. Saya akan kembali sebentar nanti sebab ada masalah sebenarnya pada mesin pencetak dalam konti ni. Tadi saya baca tersekat-sekat sebabnya toner habis, jadi ada bahagian-bahagian tengah baca, tiba-tiba toner habis, bahagian tengah tu ada dalam 2-3 perkataan hilang. Saya kena sambung sendiri. Sebab itulah saya cuba dapatkan ayat dan perkataan yang tepat dalam kisah yang dikongsi sama. Saya akan cuba cari toner di sini dan saya cuba gantikan toner baru. Harap saya kembali tidaklah akan rasa terganggu tersekat-sekat bila saya kongsi bersama dengan anda kisah-kisah dalam Misteri Jam 12. Kiriman email yang saya terima dari Sasha. Dalam kiriman ini, Sasha menceritakan ini melibatkan arwah makcik saudara beliau. Begini kisahnya. Arwah makcik saudara saya dah banyak buat kesilapan dengan adik-beradik yang lain. Satu ketika dahulu, hidupnya mewah. Mewah sangat-sangat. Sebab dia ni adalah seorang tukang ubat. Banyak membantu kononnya. Membantu. Quote unquote kata beliau. Mereka yang memerlukan bantuan dari beliau sebagai seorang tukang obat tradisional. Kalau disebutkan tukang obat, obat-ubatnya ni bukanlah ubat-ubat yang boleh kita dapatkan di farmasi. Jadi kata Sasha, dia juga banyak menganiaya adik-beradik. Adik-beradik dah banyak kali nasihat dia supaya jangan buat kerja yang kotor ini. Tapi dia cakap, kubur aku jawab. Kubur korang jawab. Kenapa korang susah hati sangat dengan aku? Ini cara aku cari rezeki.
Aku tak curi. Aku berkhidmat untuk bantu orang. Yalah, ada adik-beradik yang nasihatkan, janganlah bermain dengan api, janganlah berurusan dengan syaitan. Tapi dia degil. Sampaikan pada satu hari, mungkin ilmu yang dia miliki tidak dalam. Sampaikan dia jatuh sakit. Perlahan-lahan, tubuh yang gempal gebu, perlahan-lahan dimamah dari dalam. Sampaikan badannya susut, susut, dan terus susut. Perlahan-lahan harta bendanya hilang. Hilang satu persatu. Rumah pun terpaksa dijual. Ataupun dikembalikan kalau tak silap saya. Dan tak ada tempat tinggal, Gisi. Tidak ada tempat tinggal. Ibu, kata Sasha, ibu saya sebagai kakak kepada makcik saya ni, mengambil dan menerima makcik tinggal bersama dengan kami. Tanggungjawab seorang kakak, walaupun adik pernah melukai dengan kata-kata yang tidak baik, degil, ungkal, tetapi air yang dicincang tidak akan putus. Saya dengan kakak saya, kata Sasha, tidak setuju. Malah bila ibu panggil makcik tinggal bersama dengan kami, beberapa minggu saya tidak bercakap dengan ibu saya. Saya faham itu tanggungjawabnya. Tapi dia pun ramai adik-beradik yang lain. Ibu saya ada 11 adik-beradik. Kenapa tanggungjawab ni seorang, ibu saya seorang saja yang perlu berikan kepada makcik saya? Jadi dipendekkan cerita, bila makcik duduk rumah kami, keadaannya semakin teruk. Badan seperti yang dikatakan tadi, mula-mula badannya gempal, gebu, berisi tubuhnya. Makin hari makin susut, sampai kurus kering. Hanya tinggal kulit saja. Bila dia duduk dalam bilik malam-malam hari, nanti dia akan, jangan kaca aku. Percakapan pun dah tak jelas. Mulutnya sentiasa berbuih. Air liur tak henti-henti mengalir. Dan yang paling saya tak suka, rumah menjadi bau busuk. Busuk sangat-sangat rumah. Masuk rumah, seolah-olah rumah ni penuh dengan najis. Macam nak muntah. Saya dah tak suka balik rumah. Dulu saya lah memang gemar balik rumah, memang gemar duduk rumah. Tapi setelah arwah makcik pada waktu itu menetap dengan kami, rumah tu dah jadi tempat salin baju, mandi dan saya keluar. Pendengar Misteri Jam 12, bila makcik tinggal dengan kami, banyak perkara berlaku. Antaranya, dia akan bercakap sendiri. Dia akan menangis. Cah. Makcik saya panggil saya Caca. Cah. Tolong aku, Cah. Sakit, Cah. Aku dah tak ada darah, Cah. Dia masih nak sedut darah aku. Dalam hati saya ni, apa yang orang tua ni meripik? Nak tak nak saya bangun jugalah. Kenapa ni? Cah, tolong, Cah. Kaki aku, kau tengok tu. Dia masih nak isap lagi darah kat kaki aku. Kau tengok badan aku ni, dah kering. Aku tak tahan, Cah. Suruh dia balik, Cah. Suruh dia balik. Saya kan cakap, cik, mana ada orang? Makcik istighfar lah, istighfar. Makcik ikut saya istighfar, Astaghfirullahalazim. Saya suruh dia ikut. Tak boleh lah, Cah. Tak boleh. Hairan Kisi. Perkataan yang begitu mudah, makcik saya tak boleh lafazkan. Mula-mula tak fikir tau yang bukan-bukan. Sampaikan pada satu malam, apabila saya keluar dari bilik,
nak pergi ke tandas dekat dapur rumah saya. Kena lalu bilik makcik. Waktu tu, kalau tak silap saya selepas 12:30 malam. Jalan depan bilik makcik, saya terdengar. Bunyi apa tu? Saya menghampiri bilik makcik saya yang pintunya tidak tutup rapat. Ada renggang sedikit. Jadi dekat pintu yang renggang tu, saya cuba mengendap. Ya Allah, Casey. Mungkin saya salah nampak. Akan tetapi dekat atas katil makcik saya, kelihatan sekali pandang. Ini bukan tengok lama-lama. Saya tengok, ternampak benda yang menakutkan, terus saya pandang lain. Dalam hanya beberapa saat, saya nampak seperti ada seseorang, lidah panjang, sedang jilat-jilat. Tadi beliau katakan yang makciknya kalau tidur, air liur tak henti-henti mengalir, mulut berbuih-buih. Ada seseorang dekat katil, lidah panjang sedang jilat-jilat air liur makcik yang melilih. Daripada nak pergi tandas, saya batalkan niat. Saya masuk balik bilik. Bilik tidur saya kongsi dengan adik. Sebab dalam rumah ni cuma ada 3 bilik tidur. Oleh kerana makcik tinggal dengan kami, adik saya terpaksa beralah dan tidur sebilik dengan saya. Saya masuk balik dalam bilik. Masih lagi terbayang-bayang. Tak nampak wajah, tapi nampak macam ada orang sedang tunduk, rambut panjang. Nampak lidah sedang menjilat-jilat air liur makcik saya, Casey. Dipendekkan cerita, keadaan makcik saya semakin teruk. Sampaikan makcik saya meninggal dunia. Misteri Jam 12. Baik, pengalaman seterusnya ini ingin saya berkongsi sama. Ini katanya berhati-hati kalau kita menginap di hotel. Nak kalau hotel yang dimaksudkan adalah bukan hotel international jenis 4 atau 5 bintang. Ini pengalaman peribadi saya ketika saya menginap di salah sebuah hotel budget ataupun budget hotel di Indonesia, kiriman daripada Kamarul. Saya telepon ke Indonesia. Pergi ke sana ni sebenarnya bercuti, tetapi nak beli hotel yang mahal-mahal pada saya membazir. Sebabnya saya pergi dengan seorang lagi sahabat saya. Hanya kami berdua saja yang ke Indonesia. Lainlah kalau bercuti dengan keluarga. Mak dengan bapa mesti nak cari hotel yang selesa. Kami tinggal di sebuah budget hotel. Saya rasa nama hotel pun tak patut diberikan pada tempat ni. Memang langsung tak macam hotel. Ia adalah bangunan 3 tingkat. Masuk dalam bangunan, dapat lihat keadaan bangunan tu memang dah tak cantik. Kami pun menempah sebuah bilik, naik ke atas dan terus langsung ke bilik kami. Bilik kami terletak di tingkat 3. Baik, saudara, kita kembali pada kisah daripada pendengar kita. Dan kata beliau, mohon maaf tadi email saya cerita tu satu tertinggal. Jadi nak kena cari satu lagi. Okey, kata beliau dalam kiriman ini, hotel yang ditinggal ni adalah sebuah hotel budget. Jadi nama hotel tu tak patut diberikan pada bangunan buruk ni. Oleh kerana ia terlampau murah sangat-sangat, ia menjadi pilihan mereka. Dan mereka telah pun diberikan kunci untuk naik ke atas tingkat 3. Jadi bila tanya, ini tingkat berapa ni? Ni lantai berapa? Lantai 3. Lurus, naik ke lantai 3. Bilik kamu berhadapan dengan kamar kecil. Kamar kecil tu adalah tandas kisi ataupun toilet. Jadi kami pun ikut arahan, jalan terus, lurus, naik ke atas tingkat 3. Betul-betul kamar kecil depan bilik kami. Tapi bila masuk dalam bilik tu
cuma ada satu kipas, katil 2 single bed berasingan, ada satu almari. Almari dalam motel ataupun hotel bajet ni adalah almari jenis almari lama, Kisi. Dia seolah-olah boleh saya katakan macam gerobok lama macam itulah. Dibuat daripada kayu jati kalau tak silap saya. Kemudian ada satu almari solik, tempat menyolik dengan cermin. Dan kemudian dalam bilik hotel tu tak ada tandas. Dia setakat bilik untuk tidur. Tandas nak kena keluar, pergi common toilet yang ada di hadapan bilik kami. Letakkan beg, saya pun tengok katil macam tak selera je nak tidur. Nasib baiklah saya bawa sleeping bag. Kami pun buka sleeping bag, cuba bentang atas katil. Okey, nanti malam boleh gunakan untuk kita tidur. Kita pun keluar selepas kita check in. Dah letak barang-barang, kita keluar dan melakukan aktiviti seharian. Akhirnya bila kita pulang ke motel bajet ni, naik dekat tingkat 3, buka pintu dan kita baru masuk dalam bilik motel kami. Sedang baring dekat atas katil setelah kami penat berjalan. Nak mandi pun malas, katanya di sini. Jadi akhirnya saya dengan teman baring dekat atas katil. Sebentar nanti kita nak mandi. Tengah baring atas katil, baru saya perasan, Kisi. Antara bilik kami dengan bilik sebelah, bilik saya dengan bilik sebelah, ada tembok. Dipisahkan, diasingkan dengan tembok. Tembok ni dibuat daripada kayu. Jadi tembok ni dari bawah lantai, dia naik sampai nak dekat, jaraknya lebih kurang dalam 50 sentimeter ataupun 1 meter macam tu lah. Daripada ceiling ke bawah ada ruang. Ruang tu ditutup dengan wire mesh. Wire besi. Saya tak pasti kenapa dia tak tutup sampai atas. Tapi sampai dekat ruang tu ada wire besi. Nak panjat memang tinggi. Tak boleh panjat. Saya cuba panjat menggunakan almari TV yang ada dekat dalam bilik tu. Tak boleh sampai. Bilik tu memang tak ada TV. Tapi ada almari tempat letak TV. Kelakar kan? Jadi saya cuba pijak. Mana tahu takut orang mengendap. Memang tak sampai. Perlu menggunakan tangga yang begitu tinggi. Baru boleh menjenguk. Melalui wire mesh. Boleh tengok bilik sebelah. Tapi kalau saya ni ketinggian 1.8. Pijak almari TV pun tak sampai. Saya rasa orang lain pun tak akan boleh sampai. Saya kembalilah baring atas katil. Jadi teman saya kata, aku mandi dulu Kau tunggu kejap lah. Teman saya pun ambil toiletries, perkakas mandian. Keluar dari bilik sebelah tandas, dia pun masuk dalam tandas mandi. Saya pun baring sedang tunggu giliran saya. Pendengar Misteri Jam 12. Tengah baring ni, tiba-tiba saya perasan tu. Dekat atas yang saya katakan orang tak boleh sampai. Nampak wajah orang dengan matanya terkebil-kebil. Sedang tengok yang saya sedang baring. Hei! Siapa tu? Turun kamu, turun! Intip-intip. Saya marah. Marah sangat. Saya bangun, pergi dekat tembok. Saya ketuk. Hoi, turun kamu! Intip-intip. Ada kerja ya? Bodoh memang manusia. Kurang ajar betul. Mengendap orang. Dia mesti dia pakai tangga. Tak mungkin dia boleh panjat. Jadi teman saya pun keluar tandas. Saya pun beritahu teman saya. Dia tak dengar yang saya marah tadi. Kau tahu tak? Tak ada, kau tengah baring. Orang sebelah mengendap. Kurang ajar betul lah. Mengendap mana? Atas tu lah. Tadi kau try pun tinggi sangat. Tak boleh tengok. Mana aku tahu? Kau tunggu sini boleh tak? Dah lah. Ni negeri orang sih. Negeri orang tak negeri orang. Kau mengendak aku. Saya marah ni Kisi. Saya nak pergi sebelah. Kemudian teman saya nasihatkan jangan. Turun bawah, beritahu dekat front desk, reception. Okeylah. Saya pun turun ke bawah dengan teman saya. Turun bawah. Tunggu dalam 15 minit. Reception nak keluar. Ya. Ada apa, Pak? Bisa bantuin? Pak,
Saya kamar lantai 3. Depan kamar kecil. Ya, ada apa? Kamar tidur sebelah kamar saya. Ya, ada orang intip. Bisa kamu naik ke atas? Beritahu dia jangan intip-intip. Mau privacy dong. Saya marah. Saya kata saya nak privacy dengan kawan saya. Kenapa ada orang mengintip sebelah? Kamar yang mana? Kamar sebelah kamar aku lah, kata saya kepada lelaki berkenaan. Kemudian dia kata, ya, nanti aku beritahu. Saya pun jalan dengan kawan saya. Saya kata, ini aku make sure dia ni atas dia cakap dengan orang ni. Orang sebelah mengintip lagi, aku mengamuk. Saya pun baring atas katil. Teman saya pun dah siap-siap ambil toiletries. Saya masuk dalam tandas. Saya mandi. Tengah mandi. Saya ambil sabun muka. Dalam tandas tu kisi saya dengar bunyi. Walhal tandas tu tak ada orang lain boleh masuk kecuali saya. Sebab tandas tu memang untuk satu orang masuk. Situ tempat buang air, situ tempat mandi. Situ tempat gosok gigi, semua dekat situ. Masuk dalam, kunci pintu tandas. Masuk dalam tandas, mandi air. Air pun bukan paip hujan. Air yang kena ciduk dalam tempayan besar. Tengah sabun muka ni dengar bunyi. Katanya di sini suara garau. Jadi, saya cuba buka mata. Saya terlupa yang saya tengah sabun muka ni. Buka mata, saya ternampak wajah yang sama yang panjat dekat atas. Sekarang ini berada betul-betul dekat atas juga bahagian tandas yang saya sedang gunakan isi. Jadi bila buka mata, rasa pedih dalam beberapa saat tutup balik. Kerana pedih, saya ambil air, saya curah air, cuci, hilangkan sabun. Saya buka mata, kurang asam betul. Peringat misteri jam 12. Saya pun keluar dari tandas masuk dalam bilik teman saya. Tadi betul lah. Apasal? Bilik sebelah ni aku nampak tadi ada orang naik atas mengendap aku kat dalam sini. Dan saya kata pada teman saya, tadi aku tengah mandi pun aku nampak ada orang mengendap juga. Kemudian saya pergi dengan teman saya bilik sebelah. Hello? Siapa di dalam? Kau tengok bilik ni. Kenapa mangga dia dekat sini Pendengar misteri jam 12. Bilik yang kami sewa. Tempat pegang pintu, ada tempat masuk kunci. Putar kunci tu, pintu terbuka. Bilik yang ini, sebelah bilik kami, memang ada tempat pegang pintu, doorknob. Kemudian ada tempat masuk kunci dekat doorknob tu. Tapi yang mencurigakan, dari atas pintu sampai ke bawah, ada 4 padlock yang telah pun diketap. Atas sampai bawah. Ini bermakna kalau dalam ada orang, takkanlah dia nak lock sampai dekat luar macam tu. Ini bermakna bilik sebelah bilik kosong. Bro, jom lah. Dah. Tak mau ketuk lagi lah. Masuk bilik lah. Kita tidur. Kita pusing. Kita jalan. Menuju ke arah bilik. Tadi kita ketuk macam gini kan. Apabila saya jalan dengan teman saya nak balik ke bilik kami. Dia respon Casey. Bro, kau dengar tak? Kurang asam lah bro. Dia nak ajak gurau lah. Masuk dalam. Daripada kita baring dekat katil. Bila kita baring memandang ke arah bahagian atas timbuk bilik sebelah dengan bilik kami. Kita tukar. Kepala kita dekat kaki, kawasan kaki. Kaki kita dekat tempat kepala. Jadi supaya kita dapat tengok timbuk yang lain. Dan rasanya lebih selamat lagi. Hanya bermalam dekat motel tu untuk 1 malam saja. Besok
check out, bayar, keluar. Dan cari hotel 4 bintang. Nak tak nak terpaksa kisi. Terima kasih. Okey, itu dia kisah tentang sebuah motel bajet. Jadi dia nasihatkan kalau nak pergi, janganlah sewa motel-motel bajet ni. Kadang-kadang tempat-tempat bajet ni seram. Hotel mahal pun ada seram. Ada. Saya pernah berkongsi tentang hotel-hotel mahal yang seram.